Lelaki ni dia tak hadirkan emosi bila dia memberi sesuatu. Perempuan tak, dia hadirkan emosi sebab tu dia penat. Okey, Encik, Ya. sebagai seorang suami dan ayah dalam sebuah rumah tangga, apa tanggungjawab dalam bab memberi nasihat? Ya, silakan. Contoh-contoh peranan yang boleh dibuat. Dalam kita lihat dalam memainkan peranan sebenarnya, kalau seharusnya suamilah yang patut memainkan peranan paling besar. Sebab dia pemimpin. Ya. Tanggungjawabnya besar. Kan selalu sebut ayat tu kan. Ayat dalam suruhan menjaga ni, kewajipan sebagai suami ni kan. Ku anfusakum wa ahlikum naro kan. Bila faham ayat tu berat. Bila berat, lahirlah tanggungjawab. Bila tanggungjawab, mesti lakukan sesuatu. Dan salah satu adalah menasihati anak-anak lah. Dalam bab solat, kita ambil satu bahagian kan. Bab solat tu ingat mudah je. Solat, selesai. Ramai kat macam tu. Ya. Kan kita kan solat. Dah masuk waktu, selesai. Ingat tak? Tak, sebenarnya tak. Betul. Sebenarnya besar. Bila sebut solat tu, macam mana pendidikan kita dalam menasihati anak-anak dalam bab wuduk pun, bermula wuduk kan. Wuduk yang sempurna tu, permulaan solat tu. Imran contohnya. Masuk bila ayat 14 minit dah siap wuduk kan. Ya. Kita kadang stop, tengok cek. Siku tak basah belakang. Ya. Kaki tumit tak kena. Ya. Jadi suruh balik. Maknanya penting ni permulaan wuduk tu. Kemudian tengok, perhati, ya Allah, anak aku akan takbir macam tu. Rukuk macam tu. Sujud macam tu. Ya Allah. Contoh. Itu gambaran kita dulu, Ustazah. Masa kecil-kecil. Kecil-kecil dulu. Jadi kita pun bila kita dah belajar ni, kata ni macam ni sebenarnya. Tengok cara jari, angkat jari macam mana, perhati satu-satu. Jadi itulah antara peranan sebagai seorang suami di ruang solat terutamanya. Ya. Okay. Sebenarnya pendidikan solat adalah ibu kepada Semua. main kepada semua pendidikan. Betul. Maksud pendidikan anak-anak bermula daripada pendidikan solat. Betul. Solat ni luas sangat. Bermula daripada azan, rukun-rukun, bermula daripada wuduk, ajar anak lelaki azan. Betul. Betul Itu pun kan? satu tamparan lah bagi saya sebenarnya. Tamparan. Ya. Jadi bila anak kita azan, ya Allah anak kita azan kan. Ya, betul. Kenapa anak kita azan macam ni? Betul tak? Sepatutnya anak kita azan lebih bagus lagi. Anak ustazah ni. Komat. Komat kan. Jadi kita pun kena rasa, ya Allah, kena ajar anak kita azan dengan betul ni. Azan tak tinggal subuh tak ada as-salatu khairum minan naum. Ini basic ni azan ni. Jadi kena tengok, kita kena rasa bersalah sebab pendidikan kita pada anak-anak ni kurang. Lepas tu menghadap TV, cara orang azan macam mana yang tepat kan. Maksudnya kena sensitif sebagai ibu bapa ni. Kita punya bapa lah. Saya mengajar diri saya sendiri, bukan mendidik orang lain. Jadi kena sensitif. Bila sesuatu perkara tu kita lihat, ya Allah, anak kita ni lemah lagi ni. Jadi kita kena rasa tu. Bila ada rasa dalam diri kita, kita kena ada azam untuk tambah baik dia. Tambah baik dan fokus kepada satu-satu. Macam kita dah mula fokus. Okey, kita nak fokus apa? Fokus. Tak bolehlah bangun awal cantik tapi tidur balik. Tak boleh tu. Kena exercise. Pagi semalam saya dah 2-3 hari ni kita dah start exercise. Jadi jalan itik. Jalan itik Ustazah. Pagi-pagi tu lemau kan, pukul 5.30. Ya. Dia kena exercise, kena cergas, dia kena kuat. Kena cergas. Maksudnya banyak benda, banyak sudut perlu diperhatikan oleh bapa terutamanya. Mulut nak bercakap tu Ustazah satu cabaran juga. Ya. Biasanya Ustazah yang banyak cakap kan, berceramah depan anak-anak sejam 2 jam kan. Suami solat, uminya ini nak solat ni kena pakai baju Melayu elok-elok, kain ni, kain plekat apa semua. Tengok semua kemas kopiah apa semua tak boleh. Lancik kadang orang lelaki ni dia sepatah je solat. Ya. Yang mensyarahkan pasal solat, pasal itu pasal ini adalah seorang ibu atau seorang isteri. Lepas tu bila isteri tu penat, apa jadi pada dia? Oh, dia punya emosi tu dahsyat. Lepas tu senang-senang, contohlah senang-senang pula lelaki kata, awak ni sabarlah sikit. Padahal bercakap setengah jam nasihat pasal solat tu penat. Jadi berbanding cakap 5 saat solat, tak sampai 5 saat, 3 saat je solat. Saya rasa 3 saat je solat. Berbanding 30 minit dengan 3 saat, jauh beza. Dia isteri tu kena faham Ustazah. Lelaki ni dia tak hadirkan emosi bila dia memberi sesuatu. Perempuan tak, dia hadirkan emosi sebab tu dia penat.
Emosi hadir bersama dengan teguran dan nasihat. Ya, dia macam ni kan. Bila contoh suami kata solat, lepas tu kita solat lah. Bukan solat lah, solat tu betul-betul lah ke hadap Allah. Contoh buat doa. Betul. Kan, contoh buat doa. Saya tak boleh tengok kalau anak tu doa sambil Baca je. saya macam bila tengok anak tu berdoa, doa tu bercakap dengan siapa? Kita akan tanya. Cakap dengan Allah. Duduk elok-elok kaki tu, tangan tu. Lepas tu nampak muka dia tak khusyuk. Tu pun jadi isu mak-mak tengok. Ya Allah, muka tu macam, muka ni sedang menghadap Allah ni. Nada suara pun jadi perhatian. Kenapa baca doa macam tu? Cuba bayangkan kalau minta dengan Abi nak duit, nak beli apa-apa, kan main lagi nada suara merayu-rayu. Abi, bolehlah Abi nak ni. Tapi baca doa tu macam baca skrip je. Ya Allah, ya Rahman, ya. Minta merayu. Itu yang cerita doa saja pun panjang. Kalau bapa doa elok-elok, Umi akan jelaskan elok-elok tu maksudnya macam mana. Saya macam ni kan cik. Kita harap suami-suami faham kalau isteri tu penat, sampai dia macam kadang-kadang tu dia lembek, dia tak larat, lepas tu dia mula bebel pada suami, sebab kadang itu cara dia macam melepaskan penat dia. Beza tak bila beri nasihat dengan emosi dengan tak emosi? Beza. Bila beri emosi, dia macam beri daripada hati tau. Jadi insya-Allah menyentuh hati. Tapi kalau cakap surface je, dia macam lambat nak sampai. Lambat nak sampai. Doa tu elok-elok gitu je. Doa elok-elok. Dan lelaki ni Ustazah, dia tak stres kalau dia tak ada nampak kesan perubahan pada anak tu. Tapi bila perempuan ni dia dah sampai pada emosi penat ni, dia nak harap terus berubah. Itu dia macam gini. Orang lelaki kata doa elok-elok, dia pun tak ada elok sangat. Asal doa maksudnya doa elok-elok. Budak tu tak ada berubah sama juga. Bagi lelaki tak ada apa. Tapi bagi mak ni, dia bila cakap doa tu elok-elok, dia nak nampak masa tu budak tu berdoa elok-elok. Itu yang dia begini. Beza dengan beri nasihat, asal beri, dengan beri nasihat untuk diubah. Sebab itu beza penyampai ilmu dengan pendidik ilmu. Penyampai, dia sampaikan je. Pendidik, dia sampai mengubah dan membentuk. Itu yang penat. Betul. Itu beza. Jadi suami-suami yang faham, dapat isteri-isteri yang macam tu bersungguh-sungguh sampai nampak kesan perubahan tu, sampai dia nak nampak impact tu, maka saya rasa suami yang begini harus bersyukur kalau dapat isteri yang terlebih rajin macam ni, bersungguh-sungguh macam ni. Dan kena banyak sabar bila isteri ni terlebih bebel ataupun isteri ni macam emosi.